with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So guys, hari ni kita masih lagi di segmen creepy, di mana hari ni ada cerita yang menarik sih kawan nak kongsi dengan korang, iaitu kisah seram daripada kilang. Tapi macam biasa guys, sebelum kita mulakan video ni, kamu nak baca 2 ketika top komen daripada video yang lepas. So komen yang pertama adalah daripada CYJ Mini. Comelnya beruang yang bercerita tu. By the way, Kak Kamal tak pernah mengecewakan. Selalu excited tunggu video Kak Kamal. Semoga Kak Kamal dimurahkan rezeki dan sihat-sihat selalu. Amin. Pendengar setia dari Sarawak. Wah, dari Sarawak guys. Oh, ini video yang Kamal pakai benda beg kat kepala tu lah. Yang kedua, sebab bising tu yang selalu jadi penyebab kepada semua benda ni terjadi. Asrama saya pernah kena dan penyebabnya ialah ada yang buat perjanjian dengan jin yang tinggal dalam tandas. Lepas tu ada seorang budak langgar perjanjian tu tanpa pengetahuan sesiapa. Okay, kalau korang tahu Not Anyone Known ni cakap pasal video apa, ini daripada kisah seram dari cikgu sekolah, video yang previous ni. So itulah dia. So thank you yang dah komen dekat video yang lepas. So guys, hari ni punya cerita guys, kisah seram dekat kilang. Dan mungkin video ni kamu akan ada 2 kisah seram lah. Sebab kisah seram kilang ni dia macam tak panjang sangat untuk dijadikan dalam satu video. So, apa-apa pun, jom kita baca doa dulu sebelum kita dengarkan kisah seram daripada Kamal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, kita bagi nama yang bercerita dekat kamar ni adalah Amira. Jadi kisah seram yang Amira ceritakan ni sebenarnya berlaku dekat makcik dia. Jadi kita panggil makcik Amira. Macam tu. So pengalaman seram yang dialami oleh makcik Amira ni sebenarnya berlaku dekat tempat kerja dia, iaitu dekat kilang. Dan kilang tu berada dekat dalam satu perkampungan tau. Dan kilang tu agak famous dalam pembuatan getah. Masa tu makcik Amira ni belum kahwin lagi guys, single lagi. So ceritanya kerja kilang ni start pukul 6 pagi tau. Memang awal-awal subuh-subuh tu dah start dah. Tapi kalau dulu-dulu siapa yang pekerja dekat kilang ni, diorang akan naik satu van tau. Van pekerja macam tu. Sebab kilang tu agak jauh dan ramai yang tak ada transport pada masa tu. Jadi kalau shift pagi, kenalah tunggu pukul 5 pagi guys. 5 ke 5.30 pagi. Baru van tu akan sampai dan barulah pekerja-pekerja ni akan sampai ke tempat kerja dorang tepat pada masanya, iaitu pukul 6 pagi. So nak dijadikan ceritanya, waktu awal-awal makcik Amira ni dapat kerja dekat situ, dia dapat pula shift malam guys. Kalau shift malam, makcik Amira ni kena tunggu dekat stesen bas tu pukul 6 ke 6.30 petang tau. Sebab dia punya shift malam tu start daripada pukul 7 sampailah pukul 6 pagi. Bapak lama weh. Jadi ceritanya pekerja dekat kilang tu diorang macam dibahagikan kepada beberapa kumpulan tau, untuk siapkan benda ni, siapkan benda ni, siapkan benda tu. Dan masa tu makcik Amira ni dalam kumpulan A dan mesin diorang ada dekat hujung sekali dekat dalam kilang tu. And ada satu hari waktu dia tengah bekerja ni, masa tu malam tau, dia dapat shift malam lah kan. And malam tu tak ramai sangat pekerja tau, macam orang yang shift pagi. Kalau shift pagi memang ramai. So masa makcik Amira ni tengah kendalikan mesin tu guys, dia macam ada terdengar satu suara. Suara tu macam suara perempuan yang panggil nama dia. Mula-mula dia ingatkan ada pekerja lama lah dekat situ kan, duk panggil-panggil nama dia ke. So dia pun tak fikir apa-apa, dia just toleh ke arah panggilan tu. Bila dia pusing belakang, tak ada orang pun dekat situ. Dan bunyi tu macam dengar daripada lorong masuk
toilet tau, masuk tandas dekat situ. Sebab tandas kilang ni bukan kat dalam, dia ada dekat luar kilang. So dia pun tak fikir panjang, dia keluar dari kilang, pergi ke arah tandas tu. Tandas tu ada dua, satu tandas untuk lelaki dan satu tandas untuk perempuan. Dan dekat kawasan situ nampak agak gelap, sebab kawasan dekat sekitar tu hanyalah hutan. Dan apa yang mengejutkan lagi, waktu tu makcik dia ternampak ada satu sosok lembaga perempuan yang tengah berdiri dekat situ. Perempuan tu just ada di situ memerhatikan Makcik Amira ni masuk ke dalam tandas. Waktu tu Makcik Amira memang nampak terkejut pandang benda tu, dan benda tu pula tengah pandang dia. Kau rasa tu seram betul. Dan waktu tu Makcik Amira tak jerit apa-apa tau. Dia tak react yang teruk macam orang kena histeria. Dia terus bergegas masuk balik ke dalam kilang. Tak sampai 2 jam bekerja, Makcik Amira ni dah rasa macam dua-dua bahu dia ni sakit sangat. Tapi dia tetap bekerja pada hari pertama dia bekerja dekat situ guys. Patutnya kan kalau shift malam kan dia kena balik pukul 6 pagi kan. Tapi waktu tu dia balik rumah awal sikit pukul 5 pagi. So kenalah naik van nak balik kan. Pakcik van ni pun hantarlah Makcik Amira ni balik ke kampung. Tapi van ni dia hantar sampai dekat simpang taman je tau. So Makcik Amira ni kena jalan sikit barulah sampai ke rumah dia. So dalam perjalanan Makcik Amira ni balik ke rumah tu, dia terasa bahu dia makin sakit, makin sakit. Seolah-olah macam ada yang menumpang guys. Masuk je pagar rumah dia tu, Makcik Amira ni terus cuci kaki dan cuci muka sebab dah lambat balik rumah. Sebab tadi perjalanan dia berjalan tu, dia terpaksa jalan slow sebab bahu dia sakit sangat. Dan mak dia pun jemputlah masuk kan. Masa mak dia jemput masuk tu guys, mak dia terkejut gila. Muka mak dia tu nampak takut sangat sambil tengok dekat atas Makcik Amira. So Makcik Amira ni macam dah penat kan waktu tu. Jadi dia tak tanya banyak. Tapi lepas je Makcik Amira ni masuk dalam rumah tu, tiba-tiba mak dia bersuara. Kenapa kau datang sini? Kenapa kau kacau anak aku? Kami tak usik awak. Awak jangan usik kami. Dengan nada dia yang tegas. Lepas tu Makcik Amira ni terkejut lah. Kenapa tiba-tiba mak dia cakap macam tu kan. Padahal Makcik Amira ni tak nampak apa-apa pun. Lepas dia dengar mak dia menjerit macam tu, malam tu juga guys Makcik Amira ni pengsan dekat rumah. Bukan malam, pagi-pagi tu, subuh-subuh tu. Guys, korang nak tahu tak sebenarnya pemilik kisah ni yang kamu bagi nama Amira tu, kamu rasa dia lelaki. Tapi kamu tak tahulah sebab nama dia bukan nama manusia. Bukan nama manusia. Okay, dan sebenarnya dia baru hantar satu email yang baru, perkembangan selepas kejadian tu lah kan. And dia juga baru bagi tahu yang dia ni sebenarnya one of my subscribers yang berbangsa India. So kejap lagi kita akan dengar sedikit lah macam mana cara diorang berubat apa semua tu kan. Jadi kita nak tahu lah culture India macam mana. Anyway, kamu pun pernah cerita juga kan kisah seram yang berlaku dekat subscriber kamu yang berbangsa India juga. Okay, so bila kamu bagi nama Amira tu macam tak kena lah kan. Tapi itulah dia. Tak apalah, kita sambung je nama Amira kan. Selepas kejadian tu guys, lepas mak dia pingsan, lepas makcik dia pingsan tu, keesokan harinya mak kepada makcik dia ni tak kasih pergi kerja sebab dah sakit kan. Dan diorang pergi jumpa pendeta. Pendeta tu macam orang yang kuat agama diorang lah, agama diorang kan, agama Hindu tak silap kamu. So diorang panggil pendeta. So pendeta tu macam dia buat jugalah berubat-ubat orang-orang yang sakit dengan benda-benda halus, benda-benda gaib ni. So pendeta tu cakap semalam ada benda yang perhatikan makcik. Dia tunggu dekat van time nak pergi kerja. Benda tu ikut makcik sampai ke kilang dan dia panggil makcik. Dan masa makcik pergi ke tandas tu lah, dia dah duduk dekat atas bahu makcik. Sebab tu bahu sakit sangat. Dan benda tu juga ikut makcik balik ke rumah. Masa dengar cerita ni guys, keluar daripada mulut pendeta tu, makcik dia terkejut. Sebab apa yang dia cakap tu macam seolah-olah pendeta tu pun ada dekat situ, ada dengan makcik tu. Lepas tu makcik dia terfikirlah kan macam kenapa desperate sangat benda tu sampai nak teman balik rumah, nak teman pergi kerja apa semua tu. Dari rumah ke kilang, lepas tu balik rumah balik. Lepas tu dah berubat apa semua dengan pendeta tu, dia pun baliklah rumah. Dan dari situlah makcik dia ni alami pelbagai gangguan di kilang tu. Pendeta tu juga kata yang benda tu suka virgin woman. Korang faham maksudnya dia suka orang yang belum berkahwin. Dan benda tu akan gunakan makcik dia ni untuk tunaikan hasrat-hasrat dia jika makcik dia ni tengah lemah semangat ataupun
takut. So nak dijadikan ceritanya, makcik dia ni kerja dekat kilang tu sampailah dah berkahwin dengan seorang lelaki pilihan dia. Dan sampailah dia disahkan hamil, pregnant. Waktu tu guys, dah syarat mengandung dah. Maksudnya dah lama lah tempoh ni berlaku kan. Waktu tu dah syarat mengandung dan makcik dia ni nak pergi ke toilet. Biasalah kan orang pregnant ni dia memang selalu keluar masuk toilet. Jadi dia terpaksa pergi keluar sebab toilet ada dekat luar. Time ni dekat kawasan perkampungan lah kan. So dia pun tunggulah dekat pintu tandas sebab dekat dalam tandas ada orang. Dia tunggu sampai 10 minit jugalah. Sudah tak tahan sangat, dia pun panggil lah orang kat dalam toilet tu. Cepat sikit, cepat sikit. Tapi tak ada suara yang menyahut. Macam cakap, jap. Tiba-tiba pintu tu macam terbuka sikit tau. Lepas tu makcik dia tu terus buka pintu tu kuat-kuat. Besar-besar kan. Tengok-tengok ada senior dia yang kerja dekat kilang tu dirasuk dekat dalam toilet tu. Dengan muka dia merah habis, dengan nampak urat-urat kat tepi ni, seolah-olah macam kena cekik tau waktu tu. Muka dia macam tak boleh bernafas. Waktu tu makcik dia jerit sekuat tenaga dia dan lari sekuat mana yang boleh sampailah dia masuk dekat kilang tu balik. Lepas tu semua pekerja-pekerja macam datang ke arah makcik dia ni kan. Mereka cuba tenangkan sebab takut apa-apa jadi kat kandungan dia kan. Dia tengah mengah-mengah macam tu. Lepas tu supervisor ni pergilah kat toilet tu dan bawa senior yang kena rasuk tu pergi jumpa pendeta diorang. Lepas balik rumah, macam tengah pagi-pagi subuh tu, makcik dia ni terus kejutkan suami dia. Suami dia tengah tidur waktu tu. And dia ceritalah semua benda ni kan. Lepas tu suami dia ni bawalah seseorang yang dia percaya boleh bantu masalah ni. Dan akhirnya diorang dapat tahu juga benda yang rasuk senior dia tu, senior makcik dia tu, sebenarnya benda yang sama yang memerhatikan makcik dia ni waktu dulu-dulu dia kerja dekat sini. Dan benda tu juga kacau makcik dia yang tengah syarat mengandung. Rupanya sebab dia tunggu janin tu besar. Sebab pendeta tu kata benda tu nak makan janin tu sepuas-puasnya. Berderaulah darah makcik Amira ni dengar kan. Dan sejak daripada tu dia tak nak lagi kerja dekat kilang tu. Dan sampai sekarang makcik dia tak bekerja dekat situ sebabkan suami dia tak benarkan lah atas faktor keselamatan juga kan. So itulah dia lah, tengah mengandung pun makcik dia pergi kerja. Ya Allah. So itulah dia kisah seram yang dikongsikan oleh one of my Indian subscriber. Sorry sangat saya tak tahu awak lelaki ke perempuan sebab awak tak bagi tahu. Sorry sangat kalau kamu sebut nama Amira. Kamu rasa macam lelaki tapi macam perempuan yang kita tahu lah kan. So guys, jom kita move on kepada kisah seram yang kedua untuk hari ini. Okay guys, kisah yang kedua ni pun agak seram bagi Kama sebab dia berlaku dekat kawasan perkampungan juga guys. Dan waktu ni berlaku, dan kisah ni berlaku beberapa bulan sebelum arwah moyang dia meninggal dunia. So kita bagi nama pemilik kisah ni Nurul. Jadi Nurul ni mengalami satu pengalaman kisah seram dekat kampung dia, iaitu dekat Kota Baru Kelantan. Dan kisah seram ni macam Kama cakap tadi, terjadi beberapa bulan sebelum arwah moyang dia meninggal dunia. So masa ni Nurul dengan seorang saudara dia jaga moyang dia dekat kampung ni tau. So diorang balik kampung and diorang panggil moyang dia ni cik ataupun nenek. Jadi ada satu hari ni nenek dia tu, which is moyang dia tu, lapar tau. So moyang dia minta lah nasi. Jadi Nurul pun pergilah dapur untuk ambilkan nasi. Masa ni dah nak pukul 10 malam macam tu tau. So nak pergi dapur tu, rumah kampung tu ada tangga tau untuk turun ke dapur. Oh my god, nostalgia terus. Kampung-kampung pun macam ni dululah, sekarang semua dah batu dah kan. So Nurul pun turunlah tangga untuk pergi ke dapur tu. Rumah kampung Nurul ni agak panjang tau. And dekat belakang rumah dia ni ada satu hutan. Jadi kalau nak nampak jalan raya tu macam jauh sikit lah baru nampak jalan raya tu. Lepas tu waktu dia turun tu pun dia tengok sunyi kan. Sebab panjang lah. Macam orang pun ada dekat ruang tamu depan sekali. So dia ada dekat bahagian paling hujung rumah tu. Lepas tu waktu dia nak pergi cedok nasi kan, ambil nasi dekat dalam pinggan, tiba-tiba ada orang tolak dia dari belakang. Dia baru nak marah tau. Tapi waktu dia nak pusing nak tengok siapa yang tolak dia ni, tengok-tengok tak ada orang. Seorang je ada dekat dapur tu guys. So Nurul ni macam istighfar je lah waktu tu kan. Istighfar. Sebab apa yang lagi menyeramkan sebenarnya, waktu dia pusing belakang tu, belakang dia tu toilet. Ada tandas tapi tak ada orang. So dia pun sambung je lah. Lepas ambil nasi, ambil lauk pula. Tiba-tiba dia dengar ada suara orang bernafas dekat tepi telinga dia.
Macam tu. Ya Allah, seram sebab kamu pernah lalui yang suara bernafas tu tau. Lepas dia terdengar macam tu, dia kena tolak sekali lagi dekat dapur tu. Waktu tu Nurul ni macam seolah-olah terkaku tau. Dia tak boleh berjalan, dia macam kena kunci. Dan sampaikan Nurul ni, dia paksa-paksa sampai dia nak menangis. Sebab terlalu takut. Korang bayangkan korang seorang je dekat situ, tiba-tiba badan korang terkunci macam tu. Tak boleh nak lari, tak boleh nak jerit. Memang boleh menangis weh. Dia istighfar banyak kali sampai dia dapat jerit. Dia jerit, dia terus lari naik atas, tinggalkan nasi tu dekat situ. Lepas tu saudara dia pun datang time tu. Dia pergi ambilkan nasi lah untuk moyang dia tu. Lepas tu seorang lagi saudara dia datang dekat Nurul, gosok-gosok belakang Nurul kan. Sebab waktu tu Nurul masih menangis sebab ketakutan weh. Waktu tu dia macam tak boleh kontrol pernafasan tau. Dia jadi sesak nafas sebab terkejut sangat kan. Lepas tu dah okey sikit, barulah Nurul ni buka handphone kan. Macam nak relax sikit lah. Tiba-tiba malam tu juga dia dengar moyang dia tiba-tiba menjerit. Woi, turunlah kau. Apa kau buat tu? Tak reti duduk diam. Biadab. Tapi dalam lorat Kelantan lah. Masa tu Nurul dengan saudara-saudara dia ada dekat luar. Macam ada tempat duduk, ada tangga macam tu lah. Tak adalah dekat luar sangat. Dia just duduk kat depan tangga macam tu kan. Lepas tu terdengar lah suara moyang dia tu menjerit-jerit kan. Diorang terkejut lah. Lepas tu cepat-cepat lah diorang ni naik atas nak tengok apa jadi dekat moyang dia tu. Saudara-saudara Nurul ni terkejut. Muka dia nampak macam terkaku, speechless. Sebab apa yang diorang nampak adalah nenek dia tengah bercakap depan dinding. Dan dinding tu dinding dekat tepi dapur. So betul lah ada benda yang dekat dapur tu kan, yang kacau Nurul tadi tu. Lepas tu saudara ni tegur lah kan. Nik, cakap dengan siapa tu? Lepas tu moyang Nurul ni tunjuk. Tu, sambil dia tunjuk dekat dinding tu. Budak tu merangkak dekat dinding. Wih, merangkak. Patutlah moyang dia cakap kat dinding. Waktu ni guys, memang Nurul dah tak boleh nak tahan ketakutan. Dia menangis kat situ juga tengok moyang dia cakap dekat dinding. Dah lah cakap ada budak merangkak. Malam tu memang tak boleh tidur guys. And ada salah seorang saudara dia yang dah biasa tahu dekat situ. Sebab saudara dia ni anak yatim piatu. Jadi dia tinggal dengan moyang dia. So dia dah biasa rupa-rupanya. Dia kata moyang dia ni memang selalu cakap sorang-sorang kat dalam rumah ni. Cuma kali ni dia agak terkejut sebab moyang dia tak pernah menjerit macam tadi. Jadi saudara dia ni pun tertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya. Okay guys, ada lagi satu kisah seram yang berlaku dekat satu perkampungan yang berada di Terengganu. Dan kisah ni tentang anak yang hilang dalam perut. Korang mesti tanya kan? Let's go. So, kita bagi nama pemilik kisah ni Ila. Dan Ila ni berasal dari Terengganu. Dan cerita ni sebenarnya Mak Ila sendiri yang alami guys. Dan Mak Ila ni cerita dekat dia dan adik-beradik dia. Cerita ni bermula masa mak dia ni awal-awal bernikah lah dengan ayah dia. Beberapa bulan selepas pernikahan tu, mak dia disahkan mengandung. Jadi waktu tu happy sangat lah kan. Pasangan suami isteri yang baru bernikah and then dapat tahu mengandung. Dan dalam tempoh mengandung masa awal-awal tu, tak ada apa-apa yang berlaku tau. Macam everything alhamdulillah okey je. Sampailah usia kandungan Mak Ila ni dah 9 bulan. Guys, dah 9 bulan guys. Sikit je lagi nak due tu. Masa tu jugalah macam-macam mimpi pelik yang mak dia mimpi. Tapi waktu tu macam memanglah ada rasa tak sedar hati kan. Kenapalah mimpi-mimpi macam ni kan. Tapi dia buat date je lah waktu tu. Mungkin sebab mak dia rasa macam biasa kot orang mengandung alami benda-benda ni. Dan satu malam tu, mak dia balik kampung tau. So, dia tidur dekat rumah nenek Ila lah. Sebenarnya rumah mak dengan ayah Ila ni duduk sebelah-sebelah je. Rumah diorang sebelah-sebelah je. Sebab nenek dia ni risau kalau apa-apa jadi dekat mak Ila ni sebab tengah pregnant kan. So, dekat je lah sebenarnya rumah diorang tu. Cuma malam tu, mak dia ni pergi tidur dekat rumah nenek Ila. Lagipun disebabkan mak dia ni pertama kali mengandung kan. Jadi mak dia tak tahu sangatlah apa-apa nak buat. So nak dijadikan ceritanya, rumah nenek Ila ni rumah kampung yang ada tangga tau. Rumah tu tak jejak tanah. Dia ada macam kayu kat bawah tu. Dan ada ruang dekat bawah tanah, dekat bawah rumah tu kan.
So malam tu mak dia tidur macam biasa. Cuma malam ni mak dia mimpi lagi benda-benda yang pelik tu. Dan kali ni rasa dia macam mimpi tu macam real. Dia rasa macam betul-betul terjadi. So apa yang mak dia mimpi malam tu adalah ada seorang nenek tua ni datang. Dan mak dia memang tak kenal pun siapa nenek tua ni. Macam tak pernah jumpa, tak pernah nampak pun seumur hidup dia. Dan nenek tu ajak mak dia ni pergi ke suatu tempat. So mak dia ni ikut je nenek tu dalam mimpi ni tau. Lepas tu bila mak dia sampai dekat satu tempat tu, mak dia cakap lah, macam pernah pergi tempat ni. Tapi dalam mimpi tu dia macam ingat-ingat lupa tau. Dekat tempat tu ada satu sungai. Dan dalam sungai tu penuh dengan buaya. Lepas tu nenek tu suruh mak dia ni seberang, pergi seberang sungai tu. Tapi mak dia tak nak. Sebab yelah ada buaya kan dalam sungai tu. Nak lalu macam mana? Lepas tu nenek tu kata, lalu je, buaya tu tak boleh buat apa-apa. Lepas tu dalam mimpi tu mak dia pun lalulah ke dalam sungai tu kan. Dan mak dia sampai dekat satu tempat, tapi mak dia tak tahu tempat tu dekat mana. Lepas tu tak tahu macam mana dalam mimpi tu, bayi tu dah, baby dalam kandungan mak dia tu dah selamat dilahirkan. Dan nenek tu hantar mak dia balik ke rumah nenek Ila ni. Tapi semasa mak Ila ni naik tangga, kan Mak kata rumah nenek dia ni ada tangga kan. Tiba-tiba nenek yang bawa dia tadi tu, nenek yang bawa mak dia tadi yang dia tak kenal tu, dia cakap dekat mak Ila ni yang dia nak bayi tu. Memang taklah mak Ila nak bagi. Lepas tu mak Ila ni cakap lah, mana boleh, Ning anak aku kan, buat apa aku kena bagi kamu? Dia cakap lah, mana boleh, ni anak aku, buat apa aku nak bagi dekat kau? Macam tu kan. Lepas tu nenek tu balas ni dalam bahasa lorat Terengganu guys. Lepas tu nenek tu balas, tak boleh, budak ni mu kena bagi ke aku. Kaki mu dapat hotline, mu ambil lah. Tapi budak ni mu kena bagi ke aku. Maksudnya bagus Ila ni dia bagi translation kan. Tak boleh, budak ni kau kena bagi dekat aku. Nanti kau dapat yang lain, kau ambil lah. Tapi budak ni kau kena bagi dekat aku. Kenapa nenek tu cakap macam tu kan? Tapi dalam mimpi tu mak dia still tak nak bagi guys. Yelah anak kot, dah mengandung 9 bulan weh. Lepas tu kau kena bagi free-free macam tu je. And dalam mimpi tu mak Ila ni cuba nak lari tau. Lari masuk rumah. Tapi tiba-tiba dia tersadung kat tangga dan jatuh. Time jatuh tu lah mak Ila ni tersedar dari mimpi. Dan bila dia tengok perut dia, bayi tu dah tak ada guys. Perut mak Ila dah kempis. Lepas tu mak Ila menangis lah kan, terkejut apa semua. Macam terasa mimpi tu betul lah kan. Tapi padahal dia terjaga dekat atas katil. Jadi mak Ila ni cepat-cepat pergi ke hospital untuk cek. Dan yang peliknya bila cek, uri masih ada tapi bayi dah tak ada. Uri tu masih ada guys. Dan doktor tu pun berkali-kali tanya mak Ila ni, betul ke mengandung? Betul ke pernah mengandung? Tapi nak cakap tak pernah, ada uri pula kat dalam perut tu. So dengan doktor-doktor tu sekali, pening, pelik. Macam mana boleh tak ada bayi dalam perut tu? Dan beberapa bulan selepas kejadian tu berlaku, mak dia ni disahkan mengandung lagi, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kejadian tu tak jadi lagi. Dan baby tu pun hidup sampai sekarang. Dah umur 26 tahun dah. Tapi still sampai sekarang ni diorang tak tahu baby tu hilang ke mana, siapakah nenek yang ambil baby tu. Dan dia pernah juga berubat jumpa ustaz kan. Lepas tu ustaz tu tanya keluarga dekat keluarga mak Ila ni, ada keturunan saka bidan tak? And rupanya ada guys. Memang ada arwah moyang ni yang amalkan benda tu, saka bidan. Tapi wallahualam lah memang betul ke angkara benda tu. Dan sampai sekarang lah diorang tak tahu. So benda ni bagi kamu misteri lah. Misteri kan. Ya Allah, isiannya 9 bulan. Lepas tu anak tu hilang dalam mimpi. Ya Allah, sedihnya. Tapi kenapa dia mesti nak anak yang pertama? Macam syarat-syarat. Lepas tu kan guys, kamu ada baca lah daripada sudut perubatan moden. Dia macam ke arah saintifik sikit pasal benda ni daripada Dr. Hamid Arshad kan. Dia kata dalam istilah perubatan ni memang ada yang digelar phantom pregnancy, iaitu hamil hantu. Dan biasanya akan berlaku ovari bengkak lah. Dan ovari bengkak tu lah yang akan menyebabkan perut nampak macam mengandung. Dia macam ada simptom-simptom hamil. Tapi masalah dia sekarang ni, kalau kita bagi kamu lah kan, kamu ambil both side tau. Daripada segi sains dengan daripada macam orang kata apa,
sudut Islam macam tu kan. Bagi Kamal, kalau kes yang tadi tu kan, dia bukan terus assume yang dia mengandung sebab perut dia besar sampai 9 bulan tau. Sebab masalahnya dia memang selalu pergi check up, dan sepanjang check up tu memang doktor sahkan ada bayi dalam tu. Bila dia check, yang boleh tengok bayi kat dalam perut tu, memang ada bayi lah cerita dia. So bukanlah pasal ovari bengkak. Apapun, dalam Al-Quran pun dah cakap jin itu wujud. Semua tu berlaku dengan ketentuan Allah. Jadi kalau benda tu dah terjadi, kita yakin je dengan hikmah di sebaliknya kan. Kita yakin je dengan ketentuan Allah. Itu je lah yang kamu boleh cakap. Sebab berat ya ujian ni, anggaplah ini ujian kan sebenarnya. Hanya orang yang tertentu je yang dapat ujian ni. Maksudnya orang tu memang kalau dia bersabar, dia reda. Asal aku macam ustazah ni, astagfirullahaladzim. Tak adalah, amin lah kan. Tapi macam tu lah, macam kalau kita dapat ujian tu, ya Allah, hebatlah kita berada dekat tempat yang istimewa macam tu kan. Sebab kita sabar dan reda boleh dapat ujian tu. Anyway, sebenarnya kamu ada juga kes macam ni yang berlaku dekat saudara, tapi kamu tak tahu nak cerita ke tak. Tapi dia macam ni lah, cuma kes yang saudara kamu ni bunian, bukan saka lah. Esok pagi bangun-bangun dah kempis perut dia. Kesian lah. Okay guys, so kamu rasa itu sajalah video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!